Okay, asal aku tak. So dia podcaster. Dia bukan. Ada seorang podcaster tu. Yang interview dia. Okay. So dalam podcast tu Azad Mokhtar dia cakap apa yang dia belajar time dulu macam tak ada guna time dia sekarang. Ibarat sekolah dulu macam nothing. Kalau dia tak sekolah pun tak apa. Sebab apa yang dia buat sekarang, yang dia berjaya achieve sebagai seorang penyanyi, tak ada langsung apa yang dia belajar dulu. Aku tak setuju. Ni tak setuju sangat. Aku tak setuju juga. Sebagai seorang guru, Zah. Dia tak pergi sekolah macam dah boleh baca. Nak jadi penyanyi kena baca lirik. Aku faham apa yang dimaksudkan. Okay. Mungkin apa yang dimaksudkan, contoh kalau dia belajar maths contohnya, Algebra. belajar algebra, Pythagoras theorem, trigonometry dan sebagainya. Dan sebagai penyanyi aku tak ada Guna algebra pun? tak guna langsung. Benda ni tak berfaedah untuk aku. Hal ni yang kau belajar ni mungkin untuk kau punya A level, untuk kau punya O level saja. Ya. Tapi apa yang dia ajar, structure, kita punya different steps, problem solving, kesabaran, daripada satu ke satu step, ada cara-cara dia. You are being very systematic. Dia membina metakognitif kau, membina otak kau untuk berfikir secara rasional, berfikir secara logik. Oh, tak dapat answer, kita cuba lagi cara yang berlainan pula. Dekat poli tu aku tengah belajar pasal differentiation. Maths tau, maths. Okay, perbezaan Apa jadi aku lost. Aku macam lost, aku dah bingit dekat lecture tu. Aku macam aku cakap, do we need to apply all this mathematics in our real life? We don't need, what? So then for what? Why must we study all this? Aku gitu. Aku ambil engineering kan. What's your name? Dekat lecture kan. My name is Razi. What do you want to be when you grow up? Oh, ni macam movies ya. I want to be a pilot. Okay, memang consistent. 100 people are trying to apply for pilot, and they can only take 3. Okay. Now what makes them qualify for these 3 pilots? If you can't even pass your math in polytechnic, and these other pilots, they can pass their math and they can go one level up, means they are better than you, means their brain is better than yours. Aku suka dengan sebutan kau. Memang itulah cara sebutan math. Dia bukan maths. I study my maths. Math. Gigit lidah. Itu dah macam day tu. That's my check 1, 2. You're listening to OK Let's Go. Let's go. The number one podcast in Singapore. Selamat kembali ke podcast OK Let's Go. Kalau anda sedang mendengar di Spotify, tahniah, anda antara pendengar yang pertama mendengar kami. Kemudiannya selang beberapa hari kami buat naikkan konten video bersama dengan Syuk. Hanya dengan Syuk, sebab itulah bajet yang kita ada je untuk video. Hakim punya cak mahal juga tapi bagus lah, memang terbaik Betul. terbaik. Ada kawan-kawan aku yang dalam bidang industri juga puji dengan korang punya video. Betul. Lepas ni habis Astro ambil dia lama. Bagus tu. Hakim good work. Kalau Astro ambil dia berapa bayaran cameraman? 5 million. Astro. Itu buat movie. Gila buat movie lah. Okay, kalau kat Malaysia, kalau cameraman ni dia ada level juga. Dia ada yang betul-betul control DP, yang betul-betul control kamera. Lepas tu ada assist dia. So rate gaji dia lain. Kalau buat filem lain, kalau buat program lain, buat movie, buat telemovie lain. Tapi memang standard tak bila tengah production dalam sebulan 2 bulan, abang cameraman macam ada kata-kata tak? Macam kacau-kacau actress ke ataupun tak tahu Itu aku tak tahu. Tapi melodi nampak. Samsul Yusof dia adalah antara director dan dia sendiri yang bukan yang kata lo. Dia sendiri apa? Tapi dia antara director yang dia sendiri suka pegang kamera untuk ambil shot yang dia nak. Yalah, dia boss memanglah. Dia nak show the boss. Who's the boss? Kadang-kadang ada director yang dia tak pegang kamera, dia hanya bagi direct je. Kau prefer yang macam mana? Kalau aku tengok director tu, of course lah, kalau director tu sendiri yang dia tahu dia nak ambil shot yang mana, dia tahu angle mana dia nak, memang director tu power lah. Of course lah, aku suka director yang macam tu. Ada yang director yang kau kenal, dia kawan kau tapi dia tak begitu fly. Tak ada. Tapi kalau nak bagi kredit kalau nak bagi kredit, bukan aku takut kena cover. Cuma sebut pasal director, tiba-tiba hati aku teringat dia. Sebenarnya adalah orang yang paling aku rapat dan orang yang paling aku segani untuk director adalah arwah Abang Mamat Khalid. Sebab ketika tiada orang yang nampak aku. Masa tu aku baru mula-mula Raja Lawak. Masa tu Jozan, Sepatu, semua yang top-top lah. Nabil.
Tapi Abang Mamat Khalid, dia ni adalah seorang director yang dia suka ambil orang yang pada dia ni unik. Walaupun dia tak ada nama besar, follower dia tak ramai, walaupun dia tak ada rupa ke apa, tapi Abang Mamat Khalid akan ambil. So Abang Mamat Khalid lah director yang pertama yang bagi aku peluang jadi watak utama dalam filem. Watak utama. Cerita apa? Amir dan Lokman pergi ke laut. Aku dan Syuib. Aku Amir, Syuib Lokman. Tajuk cerita dia Amir dan Lokman pergi ke laut. Itu box office? Tak. Yalah, Tapi apa maksud box office? Box office ni maksudnya macam kutipang. Pecah panggung. Pecah panggung dia tinggi lah. Tapi itulah memang aku respect Abang Mamat. Tapi at least kau dah movie weh. Ya, kau dah movie weh. sebab adanya orang-orang macam Abang Mamat lah. Kalau kau tengok whole cerita dia, Man Laksa. Kalau tengok Hantu Kak Limah balik Dia tak pilih pada rupa, dia pilih pada unik. Kau kan tengok hanya ada seorang dua, macam Awi, lepas tu ada Zul Arifin. Tapi yang lain tu betul-betul dia ambil watak betul-betul orang kampung ni. Yang really can act. Dia tak pada apa handsome ke apa. Ada unik gila. Aku email Samsul Yusof dulu, sampai sekarang tak ada reply. Kau kena email tapi dah arwah Kau terus Samsul Yusof. Alah, email lah, manalah tahu kan. Sekali dia reply ke apa kan. Dia cakap bro, turun bro, kita turun bro, jumpa berlakon. Tak ada reply sampai sekarang. Korang pernah berlakon kan? Alah, drama-drama gitu. Zah masuk anugerah skrin. Zah anugerah skrin Singapura. Dia dengan Razi diorang kompetisi. Aku kena dekat sana lah. Oh, Taufik. Aku ex sampai kena ban. Apa yang kau berlakon cerita lah. Ini bukan satu minat aku. Ini satu minat aku. Tapi culture berlakon di Singapura macam mana? Culture dia. Culture masuk ke apa? Apa culture? Masuk ke apa? Aku pernah dengar. Aku tak mention siapa lah. Kawan aku pelawak juga. Dia pernah datang kat Singapura dan dia berlakon untuk satu macam dia teka je siapa nak. Bukan Syarnas. Dia berlakon untuk satu tele dan dia kata layanan dia dapat macam superstar babe. Dia ada caravan, lepas habis break dia duduk dalam caravan. Dekat mana? Singapura. So aku macam tertanya-tanya. Siapa yang production house dia level apa? Mungkin dia A-lister. Itu yang aku macam tertanya-tanya. Tak juga A-lister kat Malaysia. Tak. Singapura adakah dia treat pelakon-pelakon macam tu? Dia tengok kalau kau A-lister memang dia treat kau lah. Serius, sebab apa? Dia nak jaga mood kau. Dia dah bayar banyak untuk kau. Nanti kau panas, kepanasan, tak cukup makan ke apa, nanti kau tak kasih yang terbaik. Sebab dia mengharapkan kau sebagai protagonis dalam movie ni untuk sell lah. Jadi tahap lakonan, tahap jaga pelakon ni memang macam tahap jaga pelakon Hollywood. Depends. Kalau bajet besar. Kalau bajet kalanya certain movie yang diorang stream dekat YouTube dan seumpamanya ada dapat grant daripada government dan seumpamanya, itu adalah movie yang berbajet besar. Contohnya Gunting. Yes. Tu ada Taufik Batisa lah, ada apa lah. Filem Gunting. Filem aku nak kena cari. Kau boleh cari kat YouTube ada juga. Tapi yang kita nak berbual ni bukan pasal movie star, tapi podcast star. Podcaster. Adakah semua orang perlu ada podcast? Ini ditanya seorang selebriti. Aku ada baca dan ada satu isu ni sebenarnya. Aku rasa dia ada DM kita kot. Siapa? Dia memang DM. Ada satu listener kita kot. Dia DM aku. Kau Din. Dia DM. Dia bagi kita link. Aku dapat. Kau dapatkan dia. Kau memang banyak DM. Okay, dia bagi ada satu link. Ada satu podcast ni guys. So dalam podcast ni ada seorang podcaster ni, dia tengah interview seorang artis, penyanyi. Ni Malaysian podcaster Malaysian. Artis tu pun Malaysian. So aku tak nak mention nama artis tu. Pasal Malaysian lah. Ada beef ke apa? Tak ada juga. Cuma aku rasa ramai kot yang tahu. Sebut aku tak tahu. Aku tak tahu. Aku boomer, aku tak tahu. Aku macam terlupa nama dia. Aku boleh sebut. Kalau aku boleh. Boleh kot. Siapa Asap Motor. Asap Motor Okay, itulah. Kau macam buat-buat je. Okay, Asap Motor. Kau saja suka. Tak payahlah paksa. Kau nampak sangat paksa weh. Memang suka aku cari pasal dengan orang Malaysia. Asap Motor will love you bro. Betul kau suruh aku pakai okay semua ni. Kau tak nak sebut sebab dia akan jadi satu masalah. Tak ada masalah. Dia akan menjadi masalah kot. Asap Motor. Dah geram. Okay, Asap Motor. So dia podcaster. Dia bukan. Ada seorang podcaster tu. Yang interview dia. Okay. So dalam podcast dia orang tu, Asap Motor ni pula jangan sebut podcast tu.
Pasal radio lah. Podcast tu tak payah sebut lah. Podcast tu tak payah sebut lah. Sebut je lah asal. Memang aku tak ingat pun nama dia. Podcast tu. Nama podcast tak ingat. Okay, teruskan. Kita tunjukkan presidents daripada editorial Malaysia yang tak nak sebut benda, kita sebut. Okey, apa nama podcast tu? Apa nama podcast tu? Din, Nak kena cari dia. Rachel cari Rachel. Fung, kau pun tak malu. Okay, let's go kat depan. Bagus. Branding. Apa nama podcast tu? Geram aku. Asam Mota. Ada nama podcast tu? Alamak, tak jumpa. Tengah cari. Tak ada. Podcast apa tu? Code Pen. Code Pen. Okay, Code Pen. Code Pen. Baik, terima kasih. Okey, betul lah. Teruskan. Aku rasa itu kot. So dalam podcast tu Asam Mota ni dia cakap pada dia apa yang dia belajar dekat sekolah dulu. Unicell. Bukan Unicell aku. Aku Unicell. Unicell aku. Mara. Universiti Mara. Mara. Bukan Mara. Apa khabar orang-orang Universiti Mara? Like and share. Unicell. Hai. Apa Unicell? Apa khabar metrosexual Gopeng? Metrokulasi. Metrokulasi tu apa? Salah. Macam tempat gay. Metrosexual lain, metrokulasi. Sial Haji. Apa khabar metroseksual? Popin tu macam satu kampung tau. Kenapa kau kaitkan dengan metroseksual? Okay. Asam Mota dekat dalam Apa? Henyak podcast Henyak podcast. Okay. Boleh lah. Henyak orang ni. So dalam podcast tu Asam Mota dia cakap apa yang dia belajar time dulu macam tak ada guna time dia sekarang. So macam simplify dia, aku simpelkan lah maksud ayat dia tu, ibarat sekolah dulu macam nothing. Kalau dia tak sekolah pun tak apa, sebab apa yang dia buat sekarang, yang dia berjaya achieve sebagai seorang penyanyi, tak ada langsung apa yang dia belajar dulu. Aku tak setuju. Ni tak setuju sangat. Aku tak setuju juga. Sebagai seorang guru Zah. Tapi kalau dia tak setuju, dia tak pergi sekolah macam dia boleh baca. Nak jadi penyanyi kena baca lirik. Itulah dia macam mana Zah. Dia macam ni. Aku faham apa yang dimaksudkan. Dan kalau kita lihat secara logik overall lah, ada sedikit kebenaran, tapi tak 100%nya benar. Mungkin apa yang dimaksudkan, contoh kalau dia belajar maths contohnya, belajar algebra, Pythagoras theorem, trigonometry dan sebagainya, dan dia merasakan sebagai penyanyi aku tak ada guna algebra pun, tak guna langsung. Benda ni tak berfaedah untuk aku. Tapi ini yang masa aku sekolah dulu, aku sekolah di Sin-Min Secondary School. Aku punya maths teacher dia Cina kau-kau punya. Cina kau. Jadi dia ada Cina yang tak kau ke? ada. Tapi tak apalah. Baik. Jadi dia masa dia ajar kita, waktu tu dia ajar topik Pythagoras theorem. Dia cakap dengan kita, aku tahu hal ni yang kau belajar ni mungkin untuk kau punya A-level, untuk kau punya O-level saja. Tak ada. Kau akan fikir perlu ke aku buat real world punya application dan seumpamanya. Memang tak ada benda ni digunakan di tempat kerja kau dalam masa akan datang. Lain lah kalau kau jadi maths professor dan sebagainya. Tapi apa yang dia ajar, structure, kita punya different steps, problem solving, kesabaran, daripada satu ke satu step, ada cara-cara dia. You are being very systematic. Jadi bila engkau systematic dalam cuba untuk solvekan satu maths problem, dia membina metakognitif kau, membina otak kau untuk berfikir secara rasional, berfikir secara logik. Tak dapat answer, kita cuba lagi. Cara yang berlainan pula, formula yang berlainan pula. Jadi dia menggerakkan otak kau untuk berfikir, problem solving. Jadi dalam real world, kau akan menggunakan skill tu juga, iaitu dalam pada kau mencari satu solusi pada satu masalah. Tidaklah semua orang kata tu textbook, one textbook answer fits all. Mesti mencuba cara-cara yang lain. Jadi dia mengajar kau untuk berfikir. Bagi akulah. Betul. Sebab aku pun sebenarnya aku tak pernah menyesal. Macam aku sebenarnya sejujurnya aku cakap, aku tak tahulah kenapa. Aku memang pada dulu kot memang selalu kena buang. Jadi aku ada banyak tempat belajar. Walaupun kau degil lah dulu Sorry lah macam nakal lah. Okay, teruskan. Naughty kan. So pada aku walaupun aku banyak tempat belajar dan aku dibuang, tapi aku tak pernah rasa yang aku tempat belajar tu sia-sia. Betul. Macam yang Zah cakap, aku setuju bila kita kaedah mencari penyelesaian itu satu. Lepas tu kita belajar agama dekat sekolah, kita gunakan dalam live juga. Social skills kita antara teman-teman yang berbeza latar belakang, berbeza tangga pendapatan, mak bapak diorang dan sebagainya, masalah-masalah yang kongsi, cara kita bersosial ni sedikit sebanyak adalah microcosm kepada dunia luar. Betul. Kalau kita dapat problem
probably di kalangan teman-teman macam contohnya aku dalam satu sekolah, satu kepala batu macam Razi ni, kita members, ada dia kena rotan dengan cikgu, mengadu kat aku masalah ke apa, aku berbual dengan dia. Kita develop di social skills yang akan membantu kita bila kita dewasa kelak. Kau ni bijak Azhar. Actually aku pernah termangkuk sikit tahu aku belajar math. Termangkuk. Termarah. Ni pakai pergi mangkuk. Aku mangkuk. Aku bingit. Macam Malaysia. Okay, faham. Kau try. Kau try cakap mangkuk. Okay. Kau termangkuk Aku dekat poli tu aku tengah belajar pasal differentiation. Ni maths tau. Perbezaan Jadi aku lost. Aku macam lost. Aku dah bingit. Dekat lecture tu aku macam Kau lost your way lah. Aku lost my way. Aku macam sial lah, banyak formula saya. Terus aku cakap sorry sir. Aku dah termangkuk Dulu kira aku nakal bro. Aku naughty. Aku cakap, do we need to apply all this mathematics in our real life? We don't need what, sir. Then for what? Why must we study all this? Aku gitu. Aku ambil engineering kan. Lalu teacher tu cakap apa, dia tengok aku, dia senyum. Dia letak dia buku, dia letak gini, dia cakap okay, let me tell you something. What's your name? Dia lecture kan. My name is Razi. What do you want to be when you grow up? Ni macam movies ya. Terus aku cakap I want to be a rock star. I want to be a lawyer. Sorry. Kalau aku cakap I want to be a pilot. Okay, memang consistent. So dia cakap pilot you need math. Okay, maybe you don't need berapa complicated lah yang aku tengah belajar ni. You don't need this complicated kind of maths. Tapi 100 people are trying to apply for pilot, they can only take 3. Okay. Now what makes them qualify for these 3 pilots? If you can't even pass your math in polytechnic, and these other pilots, they can pass their math and they can go one level up, means they are better than you, means their brain is better than yours. Aku suka dengan sebutan kau. Memang itulah cara sebutan math. Dia bukan maths. I study my maths. Math. Gigit lidah. Itu dah macam day tu. Dia cakap kena gigit lidah. Math. Aku belajar pasal apa tak? Anak-anak aku. Anak-anak aku dah cakap math. Jadi dia cakap macam itu. Dia cakap kau belajar ni semua untuk qualifykan diri kau untuk kau nak jadi apa. Kalau kau nak jadi doktor, kau kena belajar lagi tinggi. Jadi dia boleh tahu whether kau punya otak kau boleh absorb ke tak untuk jadi doktor ni. Betul. Dan sebenarnya dekat Malaysia Saya kacau gurau je. Gurau lah. Dan dekat Malaysia sebenarnya tak semua orang berjaya macam dia. Yang boleh tiba-tiba boom jadi penyanyi. Kau ada lagu, kau sukses. Tiba-tiba boom kau jadi pelawak. Kau ada lawak, kau boleh buat stand up. Ada tempat kerja sebenarnya, even kat Malaysia pun kau kena tengok okay, berapa SPM kau lulus tak. Betul. Kau ada degree tak, kau ada diploma tak. Dan kalau kau tak sekolah, kau nak tunjuk sijil apa. Dan berdasarkan daripada pendapat-pendapat yang diberikan netizen dan juga reaksi mereka, seorang influencer sampai letak dekat X Twitter mengatakan inilah sebabnya kenapa tidak semua orang perlu ada podcast. Siapa yang buat naikkan pendapat tu? Ada sama kat Instagram ke kat TikTok ada. Aku rasa Naim Daniel kot. Bukan Fauzan Nawi I just love her. Jadi itu persoalannya. Ada netizen juga bersetuju dengan beliau. Tidak semua orang dalam dunia perlukan ada podcast. Adakah anda bersetuju ataupun tidak? Sebab dia mengatakan ada orang Naim Daniel kan, ada yang mengatakan ada yang tak ada kebijaksanaan untuk berbicara. Tidak perlu ada, sekurang-kurangnya dia letak perlu ada sijil kelulusan. Tak silap aku, dia cakap perlu ada degree ke apa sebelum kau keluarkan podcast. Dia dah letak dia letak benchmark. Setuju ataupun tidak, Din? Tak ada benda ni. Nanti berbual orang degree macam ni. Benda ni sekali KJ letak nak kena ada degree. Baru boleh pergi KL Professor. Tapi aku rasa ni platform yang berbeza-beza. Kita lihat kepada YouTube pada awal. Ini betul lah, cakap macam orang degree. Sabarlah. Podcast yang kena buang kita. Macam kita lihat pada awalnya YouTube adalah bagi mereka yang mempunyai talent yang tertentu, macam lakonan ke, macam mana kau buat content dan sebagainya. So this is a podcast ni bukan a new shit lah, tapi dia lebih kepada benda yang sekarang dah viral.
Dan orang macam satu trend terus nak buat trend di Singapura, di Malaysia dan sebagainya. Dan ini pula adalah satu benda hanya audio sahaja. Audio orang tak nampak muka, tak dapat apa. Tapi macam sama juga, setiap orang boleh ada Instagram account, setiap orang boleh ada TikTok account, setiap orang ada YouTube account. But how fly ke tak, jadi mungkin Daniel bermaksud kalau kau nak fly sikit sebanyak ada education supaya benda kau tak kosong, perbualan kau, perbicaraan kau tak kosong. Perbicaraan kau akan berikan manfaat kepada orang lain dan sebagainya. Taklah semestinya dia punya konsep nak kena kekek. Dia mesti ada dia punya take away dia, apa yang orang boleh belajar. Tu mungkin Daniel dia letakkan seperti itu supaya benchmark untuk podcast lah. Supaya podcast tak nampak bodoh mungkin. Ataupun podcast bukan hanya macam bangsa kita tak nampak bodoh. Mungkin macam gitu. Tapi terpulang bagi mereka yang nak buka podcast. Boleh. You can, anyone kat sekarang Singapore, siapa je boleh. Boleh buat podcast. Boleh ada mic, ada kamera, dan boleh borak terus boleh buat podcast. Tapi persoalannya perlu ada pembelajaran, perlu ada kelulusan ataupun tidak sebelum buka podcast. Okey, sejujurnya aku ini kau tanya aku betul-betul new dengan podcast. Dan sejujurnya aku tak pernah dengar podcast sebelum aku kenal Okay Let's Go. Serius, ini benda yang paling serius. So bila aku betul bila aku di-invite oleh Okay Let's Go, maksudnya itulah first aku join podcast. Masa aku interview dengan korang. Dan bila aku into podcast, bila aku berborak dengan korang, sejujurnya aku cakap korang bukan kosong, babe. Okey, maaf saya saya nak dengar pendapat Razi pula bagaimana? Saya rasa memang sebab saya ada satu tea yang saya nak spill selepas ni berkenaan dengan isu pembelajaran ni, silakan. Kalau Hello. Saya dengar YB. Jadi apa ni sebenarnya pada pendapat saya belum cakap lagi. Saya rasa memang sebenarnya tak perlu pun lah pelajaran kerana apa? Tak perlu pelajaran. Dia kasih lain. Tak perlu sijil. Sijil. Lain orang ni dibesarkan berlainan. Ada dibesarkan dalam keluarga yang kaya. Betul. Ada yang dibesarkan dalam keluarga yang tak berapa kaya. Susah. Mereka berpengalaman berlainan. Jadi kalau semua nak kena ada sijil untuk buat podcast, macam mana orang yang tak ada sijil ni nak kongsi pengalaman mereka? Mungkin mereka hanya jadi guest saja. Kalau hanya jadi guest, hanya makan gaji. Fuck you. You belum kenal saya siapa. Fuck you. Fuck you. YB duduk. YB Damansara duduk. YB Damansara duduk. YB Bangi. Silakan YB Bangi. Apa yang kau nak spill? Aku masa aku kerja radio, maaf ini mungkin akan orang kata tu memberikan reaksi. Biar kau akan keluar IMSA ni. Reaksi yang berbeza. Aku pakaikan ni kat kau. Letak Let's Go. Dulu bila aku kerja radio, aku berbual dengan bos radio. Sebab waktu tu kita nak cari talent-talent baru untuk masuk ke dalam stesen radio. Dan dia letakkan kelulusan untuk menjadi stesen radio sekurang-kurangnya diploma ataupun degree. Jadi menjadi satu persoalan dalam meeting. Saya bertanya, kenapa kita perlu ada kelulusan sedangkan bakat tu dia beyond kelulusan. Ada orang-orang yang tak ada kelulusan tapi boleh berbicara dengan baik. Dia ada bakat. Ada bakat, boleh melawak dan sebagainya, boleh berbual. Dan dia katakan hal ini, dan ini dalam pendapat dia. Nak salahkan dia ke apa, saya pun tak sebut nama dia siapa lah. Dia katakan, Dik dah tahu siapa lah tu. Selama mana kita pernah menyaring bakat-bakat yang masuk dalam stesen radio, lazimnya mereka yang tidak mempunyai diploma dan ke atas tidak ada keupayaan untuk berbual dengan isi yang baik. Maksudnya dia just go in circle tau. Dia tak ada keupayaan untuk berbual organically. Tapi itu adalah pendapat Lau Chow lah. Orang lama. Anti lama. Tapi bagi aku pula, sejujurnya aku katakan, aku faham Daniel datang di mana-mana. Dia menimbulkan keresahan, kerisauan seandainya ada benda-benda bodoh yang dimuat naikkan dan akan mengakibatkan influence, pengaruh pada anak-anak kecil. Kenapa berfikir macam ni? Ramai pula yang mengikut dan sebagainya. Tapi here's the thing, kebodohan manusia dia sepanjang zaman, sejak zaman jahiliah dulu sampai sekarang, kebodohan manusia terpampang di mana-mana, walau apa pun wadahnya, baik surat khabar, written, book, art, poetry, apa saja. Jadi yang aku lihat sebagai satu perkara dalam social media, orang-orang yang, maaf cakap lah, kadang-kadang tidak mempunyai kebijaksanaan, bodoh dan sebagainya, mereka juga sudah pun mempunyai keupayaan untuk bersuara. Tapi yang aku tengok, yang lantang, yang kuat, kadang-kadang mereka yang kosong. Tapi yang bijak ni lazimnya selalu mendiamkan diri.
Jadi ini adalah satu wake up call bagi mereka yang bijak, yang ada pendapat, yang mempunyai banyak perkara yang boleh dikongsi, ilmiah dan sebagainya, untuk buka podcast sendiri, buka wadah sendiri. Jadi lebih ramai boleh counter dengan yang kau rasa kebodohan, apa kau interpretasikan sebagai kebodohan. Jadi haters ni actually bodoh sebenarnya. Cari peluang. Saya sikit sebanyak lah, saya setuju dengan YB. Silakan. Setuju YB. Okey, tapi kenapa? Sentul YB sentul. Saya setuju. Kerana apa? Kerana ada kata-kata mutiara daripada Imam Syafi'i. Baru buka sabar sikit je. Sebab tadi Zara buka sikit. Secara naturalisasi. Orang-orang yang kurang pandai ataupun jahil ni, diorang akan lebih banyak lantang berbanding pada orang yang bijak. Sebab orang yang bijak ni diorang akan berfikir sebelum berkata-kata. Jadi kuranglah bagi mereka yang bijak-bijak ni untuk menjadi podcast, kerana podcast ni dia perlukan talent-talent yang lain untuk menjadi lantang, kan. Kau kena lantang. Sebab selalunya orang yang lebih bijak dan sebagainya, ni kata-kata yang macam selalunya orang yang lantang adalah orang yang kosong. Banyak menyalak adalah tim kosong. Tim kosong. Tapi selalunya orang bijak adalah seperti seekor singa yang akan relax, fikir lu. Aku selalu tengok quote ni dalam Instagram. Kau yang tulis Imam Syafi'i. Okey. Kalau aku silap cakap Imam Din. Jangan salah. So secara naturalnya orang yang bijak akan memang susah untuk diorang jadi podcaster, untuk menjadi lantang, untuk bersuara dan sebagainya. Dan itu secara natural lah. Betul. Dan selalunya yang bersuara lantang, yang dia kebanyakan ting kosong, yang macam kita ke? Macam kita we are entertainers. Kita ada lain penghibur yang ada selit-selitkan unsur-unsur. I mean, we are bukan penghibur, kita from radio punya side. We are trained to bercakap, untuk menghiburkan, untuk memberikan informasi. We are like that. Ini lantang ni yang suka komen-komen yang kutuk-kutuk ni. Contoh macam boleh jadi macam itu. Memanglah orang yang suka komen kutuk-kutuk dekat komen dekat Instagram, semua yang kutuk-kutuk orang ni, yang bising dekat sana tu, itu semua bodoh. Fuck you. Lu belum kenal saya siapa tau. Lu belum kenal saya siapa. Balik. Lu jangan cabar dengan saya. YB marah. Apa marah? Marah. Baik saudara, apa pendapat anda? Letakkan dalam komen. Aku nak kira. Sorry. Macam aku pernah nampak macam ni. Aku tengok yang dekat tengah gaduh kan. Habis yang tengah kena marah tu, aku nampak dia tengok kena macam gini. Dia tengok apa tu yang tengah-tengah siapa? Pengurusi. Pengurusi dia macam sebelum tu satu disclaimer, aku minat menonton Malaysian politics. Satu perkara yang kita belajar selalu, dan aku minat yang aku parodikan tu. Aku minat dia sebenarnya. Kau nak cakap apa kau cakap, aku minat dia lah. Baik, kita berehat seketika waktu, dan terima kasih kerana menonton Okay Let's Go di podcast kami. Kongsi bersama dengan kami apa pendapat anda. Adakah semua orang perlu buka podcast ataupun tidak? Kami nak baca komen-komen dalam podcast seterusnya kalau ada masa. Kita jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, tekan butang subscribe dan like podcast kami. Just mic check 1 2. You're listening to Okay Let's Go. Okay, let's go. Lucky number one Number 1 podcast in Singapore.